Okey. Siapa nak bagi tahu? Kau siapa dah? استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita digolongkan di kalangan golongan yang sedikit pada malam ini, untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, mendapat doa daripada penduduk langit supaya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita dan merahmati kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betapa beruntungnya kita semua yang kita masih hidup di saat dan ketika ini di bulan Rejab. Hari ini 16 atau 17 jam. Alhamdulillah, pejam celek. Sebulan setengah lagi lebih kurang kita akan masuk dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bersedia tak bersedia? No? Dia tunggu malam Ramadan juga, awal Ramadan juga ramai pun. Dia ke atas lagi masuk Ramadan, dia tak main tu. Tapi kita Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Rasa sayang, rasa kasih, rasa terikat hati kita dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga istiqamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok kitab kita, kitab Syama'il Muhammadiyah. Tajuk apa? Seorang yang nampak awak kitab buat cuti lama. Tajuk apa? Kata tak ada. Tak ada. Ikut kau saya lah. Saya memang tak ada. Malam ni kita nak baca tentang pada bab ma jaa fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada kita pada bab ketawa gelak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijak ya? Tanya ni. Tanya, bacalah. Oh, bacalah. Baca lagi, kita kena patah lagi. Baik, merasa belakang lah sebab kita dah lama dah ni. No? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamparan tidur Rasulullah. Belum. Okey. Ma jaa fi firashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada an Aisyah radhiyallahu anha qalat: Innama kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashwuhu lifun. Hadis ini daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidur di atasnya adalah daripada kulit yang diisi dengannya sabut batang tamar. No? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Hadis ni cerita apa? Tilam, tempat tidur hamparan Nabi SAW ini dibuat daripada apa? Daripada kulit yang diisi di dalamnya, kulit dijahit dan dibuat seperti tilam, dimasukkan dalamnya apa? Sabut batang tamar. Sedap tak sedap? Kalau kita kata sedapnya tidur dengan berbantalkan ataupun tilam sabut dah apa nama kalau dulu ni kira kabu tilam kabu ku kau sedap lah. Dan ni nak cari pok kabu pun susah. Lah ni pula macam-macam jenis tilam, ribu pun ada. Tilam ubat lah, tilam herba pun ada. Nah, abang kata apa? Kata Nabi SAW tempat tidurnya sangat-sangat biasa, ataupun zuhudnya Nabi SAW kerana tidak berlebihan, ataupun tidak terlampau nyenyak tidur dia, ataupun tidak terlalu nyenyak tidur dia. Maksudnya tempat tidur itu yang menyebabkan Nabi SAW tidak terlalu nyenyak, ataupun kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya dengan mudah untuk bangun tidur. Maksudnya tu. Kita terlalu hempuk ni, kadang-kadang 2, balas 3 lagi tak puas. Double. Lepas tu payah nak bangun, sedap sangat. Macam ngaji dulu ni, pondok cerita lah, zaman saya tak ada lah kan. Ngaji pondok dulu tidur atas nyok. Bila nyok tu tengah dah hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab, bila tidur nyok tu terbalik ataupun nyok tu dia kepala dia jatuh, maka bangun hafal pula, lepas tu lena pula. Zaman saya tak ada lah, tidur pun bantai lah, tapi pakai toto lagi lah, ataupun pakai tikar biasa. Lepas tu bila ada asrama barulah ada tilam, tu pun tilam nipis lah kan, tu pun subuh jenuh juga lah. Anak-anak kita tuan-tuan sopa tu kan, lah ni pula musim panas, tak ada aircon, tak boleh duduk, tak boleh tidur, tukang aircon sampai tak ada masa. Tuan-tuan, antara kerja yang lah ni popular, yang boleh duit banyak, pasal aircon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kata apa? Sifat Nabi SAW itu hamparannya hamparan yang biasa. Maksudnya Nabi ni tidaklah berlebihan dalam mencari tempat ataupun keenakan untuk tidur. Baik. An Ja'far bin Muhammad an abihi qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat min adamin khashfuhu min lifin wa su'ilat Hafsah ma kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitik qalat مسحا نسنيه سنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو سنيته 4 سنيات لكان أوطأ له فسنيناه له ب4 سنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي ليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أنا سنيناه ب4 سنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاعته صلاتي ليلة. Hadis ni daripada Ja'far bin Muhammad, iaitu Ja'far As-Sadiq. Siapa Ja'far As-Sadiq ni? Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang kalau ikut Syiah ya, imam, salah seorang daripada imam 12 mereka lah. Dan juga ada mazhab Ja'far As-Sadiq. Mazhab, kalau kita tahu 4 mazhab. Bukan 4 mazhab tu saja, tak banyak lagi mazhab-mazhab yang lain. Di antaranya juga adalah disebutkan adalah mazhab Ja'far ya. Mazhab dari segi syariah, dan dikatakan puak Syiah kata mengambil daripada mazhab Ja'far ini. Dan Sayyidina Ja'far ini bukannya golongan Syiah, dia bukan pengikut Syiah.
tetapi dikatakan disebutkan oleh geng-geng Syiah ni sebagai salah seorang daripada imam 12 mereka. Maka Imam Ja'far As-Shadiq ini meriwayatkan daripada siapa? Bapaknya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir juga merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak silap saya lah, kalau silap tolong betulkan. Daripada Nabi SAW, anaknya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Hasan dan Husain, daripada Husain ni anaknya Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, anak kepada Ali Zainal Abidin lah, namanya apa? Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir, salah seorang yang dia katakan hidup ketika mana peristiwa berdarah Karbala, kalau tuan-tuan ingat, bila mana tentera-tentera Yusuf As-Saqafi, tentera-tentera Yusuf As-Saqafi menyerang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Karbala, berlakunya pembunuhan, tetapi di antara yang selamat, yang tidak dibunuh ialah Muhammad Al-Baqir ini, anak daripada Ali Zainal Abidin. Baik, kalau silap tolong betulkan kalau bacaan saya ataupun saya lupa dengan silap. Menceritakan ditanya kepada Sayyidatina Aisyah berkenaan hamparan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Al-Baqir ni tanya kepada siapa? Kepada nenek dia, nenek tiri lah kita katakan, nenek tiri dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berkenaan tentang tempat tidur Rasulullah, yakni di rumah Aisyah. Baik. Beliau menjawab tempat daripada hamparan tidur Rasulullah ni daripada kulit yang diisi dalamnya sabut batang tamar. Lah ni pun banyak masjid-masjid dan tanam pokok kurma ni, tamar ni. Dia macam dia kata apa, di antara spesies pokok nyok lah. Dia ada sabut dia. Spesies pokok nyok, dia ada sabut-sabut dia. Sabut-sabut ni lah dirinci-rinci dan dimasukkan ke dalam kulit binatang tersebut. Baik. Beliau menjawab daripada kulit yang diisi di dalamnya batang tamar ni, sabut batang tamar. Ditanya kepada Hafsah. Hafsah ni siapa? Ini juga Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina tuan-tuan mengaji lama ni jawab lah. Anak kepada Hafsah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kamu? Tanya kepada Aisyah, kepada Hafsah, Sayyidina Hafsah. Beliau menjawab, di rumah dia apa? Di rumah Sayyidina Aisyah, Hafsah ni kain yang kasar daripada bulu. Kain yang kasar yang dibuat daripada apa? Bulu. Lalu kami lipatkannya menjadi dua. Lipat jadi dua dan Nabi tidur di atasnya. Kain tu kain yang berbulu. Tuan-tuan, kalau bulu ni kita pakai pun tak sedap noh. Baju lah, kain lah, kalau berjenis berbulu, dia keluar dia bulu-bulu dia, kita rasa miang, rasa tak apa nak sedap. Dia nak baju lembut, kain-kain lembut ni sedap pakai. Tapi dia hanya sebagai kain yang berbulu, dilipat menjadi dua supaya apa? Dia tebal sikit. Supaya tebal sikit. Maka Nabi tidur di atas kain yang dilipat. Pada suatu malam dia kata, aku bertanya kepada diriku atau kepada khadamku, jika aku lipatnya menjadi 4 lapis, nescaya lebih empuk, lebih sedap bagi Nabi. Lalu kami melipatkannya menjadi 4 lapisan. Apabila menjelang pagi, Nabi bertanya, lapis apa yang kamu hamparkan untuk aku semalam? Kan? Tiap-tiap malam ni Nabi SAW tidur di atas kain yang dilipat dua. Kan? Tiba-tiba malam tu Sayyidina Hafsah kata kat khadam dia, kita kesian kat Nabi. Nabi ni sampai apa berbekah. Berbekah belakang Nabi SAW tidur dalam keadaan tidak selesa, dalam keadaan yang tidak selesa. Maka apa kata kita lipat?
Lipat menjadi 4. Bila lipat jadi 4, dia ditebal lah. Betul tak? Kita ambil betul-betul kan lah. Kalau lapis satu tak apa nak sedap kan, kita habaq kita tidak tak ya, baik betul-betul lah ya, kita pun tilam tak ada contoh. Lipat dia di luar. Sedap tak? Sedap sikit sebab tebal. Kalau lipat lagi jadi 4, lagi sedap lah. Tapi pendek dah pula. Apa nak cerita kata apa? Lagi tebal, lagi lipat, lagi tebal, lagi sedap. Maka Nabi SAW tanya bila bangun pagi tu, lapis apa yang kamu lipatkan, yang kamu hamparkan untuk aku tidur ni semalam? Kami pun menjawab, lapis tidurmu yang sama. Hak tu lah hak kami guna pun. Cuma kami lipatnya menjadi 4 lapis supaya lebih empuk, lebih sedap. Nabi SAW menjawab, kembalikan kepada asal, kerana keempukan itu telah menghalangku daripada solatku pada malam yang lalu. Nabi SAW tak pernah tinggal bangun malam, tak pernah tinggal tahajud. Masya Allah. Kerana empuk, Nabi kata aku sampai apa? Sampai tertinggal. Tertinggal menghalangku daripada solat pada malam yang lalu. Allahu Akbar. Kita lagi empuk, lagi syok. No? Kadang-kadang kita beli lagi, tambah bagi 4 lapis lagi. Kan? Kita dah rasa sedap lah. Tiba-tiba pergi pula tidur dekat hotel. Uish, sedap lagi. Hotel beli kat mana tilam ni? No? Tanya pula dekat tokek hotel, beli kat mana? Kami nak beli satu buah kat rumah. Lepas tu kaya tak bangun subuh. Jemaah pun tak main dah. Dah apa? Sedap sangat tidur. Kalau boleh main ke masjid, main masjid tu sambil mengaji sambil lenah tentang. Dia kata apa? Nabi SAW sambil mengaji, sahabat-sahabatkan sanak dekat bantai. Tuan-tuan bolehlah bawa bantai. Ada sebutkan dalam hadis dalam kitab ni lah, Syama'il Muhammadiyah. Sambil-sambil sahabat SAW ni belajar mengaji dengan Rasulullah ni, mereka akan disediakan bantal untuk dilapis ataupun disandarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, saya tak boleh marah lah, tuan-tuan sanak kat tepi dinding lah. Ingat tak? Senang ni. Tapi kalau kena kat Syekh Nuruddin, memang dia marah lah. Tapi dah veteran bakar kan lah. Tapi budak-budak kita jangan ajak lah macam tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hadis ni nak cerita apa? Tidur di rumah Hafsah, Nabi SAW tidur di rumah Hafsah ni dengan apa? Dengan kain. Kain daripada bulu. Yang Nabi tidur itu, kain itu dilipat menjadi 2, tapi satu malam dilipat menjadi 4 supaya lebih empuk. Maka Nabi minta untuk dibuat macam biasa, kerana bila lembut ni sangat sampai apa? Melekakan Nabi SAW daripada bangun malam untuk qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke seterusnya, tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak habis kalau boleh habis sebelum Ramadan cantik, tapi bulan depan ni tinggal semalam ni. Dah 40 tahun dah kita ni, asal 7 tahun dah ni daripada surah lama. Bila nak habis ni? Ni kali hurai penyah-penyah. Kata ni juga boleh habis. Memang PKP cuti pula. Sebulan sekali ya. Dapat tahun ni kita target tahun ni habis. No, dah habaq kali nak habis. Tapi pada anak kitab terbaik. Datang kepada kita pada bab majaa fi tawadhu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana 'abdu fakhulu Abdullah wa rasuluh. Maksudnya apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah kamu semua berlebihan memujiku sebagaimana orang Nasrani berlebihan memuji Isa anak Maryam. Sesungguhnya akulah hamba Allah, akulah seorang hamba. Katakanlah Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ini larangan Nabi SAW daripada keterlaluan memuji Nabi sebagaimana penyanjungnya pemujaan
golongan Kristian Nasara ini yang memuji Nabi Isa sehingga darjat kepada Ibnullah, kepada anak Allah, darjat ketuhanan itu sendiri. Ini sampai kepada mengangkat seorang hamba itu sama darjat dengan Tuhan. Tuan-tuan sekalian, golongan-golongan Nasara mereka menyatakan bahawa Nabi Isa itu sebagai Ibnullah, anak Allah. Yang mereka salib golongan-golongan Nasara daripada golongan Bani Israel, daripada 12 orang Hawariyun, pengikut Nabi Isa AS, salah seorangnya yang belot, yang telah bersebahat dengan kerajaan, menangkap Nabi Isa AS dan telah mensalib Nabi Isa AS, tetapi diselamatkan oleh Allah SWT. Dan yang disalib ialah orang yang mengkhianati Nabi Isa AS. Dari 12 orang itulah yang telah menyebarkan risalah ataupun menyebarkan ajaran Nabi Isa AS, sehinggalah mereka mengangkat, memuji Nabi Isa ni melebihi daripada sepatutnya, iaitu darjat kenabian, tetapi sampai ke darjat ketuhanan. Kita memuji Nabi SAW, pujilah sebanyak manapun, pujilah macam manapun, jangan sampai tahap ke ketuhanan. Kita nak buat pujian sendiri, buatlah. Sebab apa? Kalaulah kita sampai tahap kepada para ulama yang memuji Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok selawat-selawat yang dibina ataupun dibuat ataupun direka oleh sahabat-sahabat, para alim ulama, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Hasan bin Sabit ni adalah penyair Rasulullah. Dia reka syair-syair memuji Rasulullah, tapi sebelum dia Islam, dia buat syair-syair menghina, memaki Rasulullah, tetapi bila mana dia telah memeluk Islam, dia merupakan penyair Rasulullah. Kalau kita tengok dalam kitab Bajanzi, apa nama Imam Ja'far Ja'far Al-Bazanji lah, tak silap. Kitab Bazanji tu, kalau ni bukan famous lah selawat-selawat dah tu. Kalau kita tengok juga selawat burdah oleh Imam Al-Busiri di Mesir. Imam Busiri tu dia mengasaskan ataupun buat selawat burdah. Saya pergi ziarah di makam beliau dengan dekat dengan makam Abdullah Mursi, anak murid kepada Syekh Hasan As-Sajli, tarikat Sajliyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ceritalah tentang sejarah Imam Al-Busiri. Tuan-tuan ingat tahun lepas saya ceritalah, tapi orang tak lupa habis dah. Saya ceritalah tahun lepas tentang Imam Al-Busiri. Termasuklah juga kita tengok selawat-selawat Tafrijiyah, selawat Syifa, selawat Ibrahimiyah dan sebagainya, semuanya dibina ataupun dibuat oleh sahabat-sahabat, oleh para alim ulama. Maka tidak salah selagi mana tidak sesat, tidak sampai keterlaluan memuji Nabi sampai ke tahap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke tahap ketuhanan. Pujilah Nabi SAW. Kita ni memang sangat-sangat suruh puji, berselawat kepada Rasulullah SAW. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Lawak ni kalau orang tahu lah, dia punya kelebihan, dia syafaat dia, masya-Allah, dia jangan tinggi. Paling kurang tuan-tuan 100. Ulama-ulama 100,000, lebih dah tu pun ada. Kita selawat ni tunggu habis sembahyang. Lah ni pula tak boleh salam, kita tak selawat lah. Tidak pas sembahyang tu selawat, tu salam sampai salam kan dah. Lah tak boleh nak salam, maka tak selawat. Nak selawat tahun masa sembahyang. Tu pun selawat Ibrahimiyah tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat. Tapi jangan sampai ke tahap mengangkat darjat kenabian sampai ke tahap ketuhanan. Tawaduk Nabi sallallahu an Anas bin Malik radhiyallahu an anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lah inna li ilayka hajatan faqala ijlisi fi ayyi tariq al-madinati ash-shitti ajlis ilayki. Bahkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang wanita datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepadanya, aku mempunyai hajat denganmu.
Lantas Nabi SAW berkata kepadanya, duduklah, yakni tunggulah aku di mana-mana jalan di Madinah yang kamu kehendaki, nescaya aku akan duduk bersamamu untuk membincangkan hajat kamu. Ini tawaduk Nabi SAW. Tak kira siapa, walaupun perempuan, walaupun kekanak-kanak, walaupun orang tua, Nabi akan cuba untuk penuhi hajat seseorang. Nah tuan-tuan, nanti YB jadi tu imam, jadi JPKK, jadi DO ke apakah, jangan lupa sampai payah orang nak berurusan dengan kita. Betul? Bakal YB. Jangan belagak walaupun dah jadi YB. Dengar apa? Dia nak menyokok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, kita kena tanya diri kita, adakah kita ni mudah dengan orang? Tuan-tuan perasan tak? Orang mudah tak dengan kita berurusan dengan kita? Kita kerja dengan apa pun, kita buka kedai ke kan? Kita ni mudah tak berurusan dengan orang? Orang mudah dengan kita? Orang suka tak berurusan dengan kita? Orang suka tak bercakap dengan kita? Kita kena tanya, muhasabah diri kita. Kita jangan nak fikir kita jangan nak kita yang betul. Kita kena fikir juga bagaimana sebagai kita pemimpin, kita sebagai orang yang ada ilmu, orang yang ada keterampilan dan sebagainya, adakah kita ini orang yang suka memudahkan urusan orang? Sebab itulah bila mana seseorang itu memudahkan urusan saudara dia, Allah Ta'ala akan permudahkan urusannya. Tuan-tuan, usahalah untuk memudahkan seorang, supaya kita hidup kita ni sentiasa suka kepada bantuan, suka kepada nak tolong orang, untuk memudahkan usaha orang. Jangan duduk saja. Saya buka pula NGO Anas Pertolongan. Nama saya lah, nama saya Nasrun Anas lah. Pertolongan, manusia yang paling suka tolong orang atas muka ini saya lah. Betul tak? Tak percaya tengok haji tu, saya tahu. Orang ajari saya. Itu pak saya pun kena orang tu kan. Amin lah. Aduh, tuan-tuan tak mau amin langsung. Mana tadi penyih apa? Jadi alhamdulillah An-Naske ni, pertubuhan ni buat untuk sebagai platform lah untuk kebajikan. Alhamdulillah banyak yang kita dah turun dan sebagainya. Allah, tuan-tuan kena fikir macam tu lah. Gunalah platform apa sekalipun, masjid ke, surau ke, persatuan kampung ke apa ke, gunalah platform manapun, asalkan ada benda hak kita buat untuk permudahkan urusan saudara kita. Baru ni hak terbakar di Kejai dah, kita pi, kita ada kempen. Haji Zul pun hantar bantuan, saya pun pi. Alhamdulillah zakat kata nak buat rumah dah balik dah 45,000. Jadi bila kutip tu ada lagi lah. Malam ni kalau tuan-tuan rasa malas nak pergi, tuan-tuan boleh kirim ke Anas ke, ataupun bagi kat saya, ataupun bagi Haji Zul boleh. InsyaAllah saya dah kutip lagi lah. Sebab nak ada orang kutip, saya pun tunggu lagi. Mungkin minggu depan nak pergi hantar. Adalah 1,200 insyaAllah pergi bagi kat dia. Walaupun zakat dah buat, tapi tengok kesian sungguh. Anak ramai, rumah pun buat dari kayu Baru ni alhamdulillah kami pergi bantuan di Bukit Teng tu. Ya Allah, kesian sungguh. Saya pun rasa nak teriak, dia pun teriak. PP tu saya mula-mula niat, memang standard kami bagi ni 600 ya. 600 ya. Satu keluarga kan. Saya pun bawa lah 100. Lepas tu lebih sikit beli pampers semua kan. PP tu suami dia tu koma, stroke koma. Belanja 3,000 lebih sebulan. Tiba-tiba lepas 5 hari lepas tu, adik dia pula accident pula stroke, tak boleh berak mana, kena tebuk sini, tak boleh jalan. Dia seorang, anak dia perempuan, laki tak ada, maksudnya tak ada orang laki lah rumah tu. Anak adik dia belanja dalam 2,000 lebih. Boleh minum susu saya, tak boleh minum, makan pom tak boleh. Susu pula harga mahal lah. Abang kata sebulan ni susu saja dekat 1,000 lebih, kat 2,000. Tak kira pampers lagi. Kami pergi, Allah aku tak boleh biar. Hari Jumaat saya pam duit. Saya pam dengan Nazri lah. Pagi sampailah Jumaat, saya dapat 10,000. Terkejut. Rupanya Allah, orang nak tolong ni. Tapi tak boleh buat selalu lah.
Alhamdulillah. Kan? Tapi tak ada nama Allah SWT. Memang tengok keadaan sangat-sangat menyedihkan lah kalau kita tak bantu siapa lagi. Walaupun ada yang lain tak bantu, kita je kena ada macam tu, supaya bila nanti kita susah, Allah Ta'ala akan bantu. Allah Ta'ala hantar orang lain pula tolong kita. Allah Ta'ala pula memudahkan urusan kita. Hak tu ya, no? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kena ada dalam diri kita ni, kena ada sifat tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perkara kebajikan, jangan tolong menolong dalam perkara mungkar, dalam perkara kejahatan. Kalau lah manusia semua pakat tolong, insya-Allah lah tuan-tuan, tak ada masalah. No. Tolong kita pula banyak kat kawasan kita ni. Kita tengok kawasan ni, kawasan kita ni. Alhamdulillah kita bina sekolah. Saya pun lah ni tu kira nak bina sekolah lah. Dapat pula tanah satu lagi, pang wakaf. Mampu aku nak cari duit. Nak buka telvis perempuan, insya-Allah. Orang nak wakaf, kita kena kata orang nak bagi dah. Ya, tak. Dah lah semiti hak baru tu pun baru siap piling. Alhamdulillah siap piling ni. Nak keseluruhan dia hampir 2.10 juta. Haji tu 2 juta nak ambil dah. Mampu kita. Kan? Tapi tuan-tuan, hak saya sebut kat tuan-tuan ni sebulan RM1 ya tuan-tuan. Boleh? Tuan-tuan janji kan? Tadi. Mana saya janji dia? Sebulan RM1. Tu saya malah nak buat tabung. Kita berkata, Ustaz kalau nak minta duit lah, aku cerita ya, apa nak bagi tak bagi sudah. Muka ni tebal dah ni, minta korang. Kalau aku tak minta, siapa nak minta? Kan? Apa yang nak mati? Bukan beli kat kita, bukan kita punya. Kalau hak peribadi syok, kalau gaji dapat RM10,000, kaya aku. Saya jaga 4 sekolah. Kalau lah satu sekolah yang lain dapat 500 sudah lah. 2,000. Tambah saya kerja kerajaan buat 5,000. Kaya aku. Nah, tapi tak ada lawan Haji Zul lah, dia kaya, dia 4 biji kedai. Nah. Tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan bayar bagi sebulan RM1 cukup. Hak lain kami ketiak lah kau menawa. Boleh tak? Alhamdulillah. Amin. Saya doa tuan-tuan murah rezeki. No, hak mana berhutang 2 bulan tak bayar, ke RM3 lah. Dah 2 bulan tak bayar. Baik. Hadis ni menceritakan tentang sifat rendah diri Nabi SAW. Pergaulan seorang pemimpin yang besar, pemimpin agung, berjumpa dengan rakyat dia di tepi jalan sahaja. Alhamdulillah, menteri besar kita mudah agak Bro Sanusi kau dengan saya pun dia kau boleh melawak. Tapi jenis dia tak kira kata dia jumpa on anak apa on hari ngom macam aku nak minta dia. Rakam sakit dia komen apa. Dia melawak sebab dia melawak dengan saya tak apa. Tak ada kena-mengena apa saja melawak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna imra'atan kanat fi haqq a'liha syai'un faqalat ya Rasulullah inna li ilaik hajatan faqala ya fulan unzuri ayil sikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajatika faqala ma'aha fi ba'dil turuq hatta faraqat min hajatiha. Seorang wanita yang ada satu masalah pada akalnya telah datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mihajat denganmu. Nabi kata, wahai ibu si fulan, tunggulah aku di mana-mana laluan supaya aku dapat menaikkan hajat kamu. Lalu Nabi pun meluangkan masa bersama beliau di satu laluan di Madinah sehinggalah ia selesai dengan hajat. Hari ini cerita tawaduk belas kasihan Nabi SAW, orang yang kurang upaya, orang yang ada hajat. Walaupun siapa pun Nabi akan cuba untuk memenuhi keperluan yang mereka hendaknya. Dan juga kalau kita tengok di antara lelaki ajnabi dan wanita ajnabi ni tidak harus berada di tempat yang sunyi ataupun tertutup bila ada hajat untuk dibincangkan. Hendaklah cari tempat yang aman, yang mengelak daripada fitnah. Tuan-tuan, kalau ada keperluan dengan orang perempuan semua, cari tempat yang terbuka, tempat orang lalu lalang, orang nampak. Jangan kita seorang, dia seorang. Carilah bagi ada kawan, teman dan sebagainya.
Kalau di pejabat dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, buka lah pintu kan, dah lah buka pintu tutup, buka aircon dan sebagainya dah kata. Lepas tu bos dengan sekretari duduk dalam bilik kan. Macam-macam fitnah boleh berlaku. Syaitan ni, dua lelaki perempuan ni, dia kira nak cucuk ya. Hati-hati. Bahaya. Macam-macam dah berlaku. Dan seorang pemimpin hendaklah segera memenuhi hajat rakyatnya, untuk menunaikan keperluan rakyat tersebut. Kita kena, orang sebagai pemimpin ni, dia kena cakna tu, dia kena ambil berat. Saya ketua muda, Timbalan ketua muda negeri pula. Kadang-kadang bila ada isu apa semua ni, nak kena pekah, nak kena tengok, tak boleh lepas pandang. Kadang-kadang saya duk fikir hak jauh ni, sampai luar negeri, negara-negara saya pergi sampai Afrika dan sebagainya. Tiba-tiba orang kampung saya tak bagi sumbangan, orang kata, apa Ustaz dah dekat jauh pihak kami dekat. Saya pun pening kepala, tak ada siapa buat habaq dekat tu, masalah kita pun tak ada tengok. Kalau kena cakno hak dekat sama. Lepas tu para hak jauh pun jangan dilupa. Kan dulu banyak saya pergi outstation, dekat-dekat ni saya serah pada masjid lah kan. Masjid lah tengok, masjid kota kampung apa semua. Lah ni depa tak kira, dia kepada nampak kita kan. Dia kepada kita kan tu kajian viral. Ustaz dok kira hajah lah ni, kami dekat ni, kami rumah nak runtuh ni. Pergi di kampung ke Sayam tu, kira dapur dia tu macam dapur rumah mak kita dulu ni, tok kita dulu ni. Ada panggang tu, jenis nak pakai tu, saya pakai gas lagi lah, pakai gas. Tapi kira ada, memang kira nak runtuh lah. Saya pun duk kempen-kempen pula nak bagi buat untuk kira dapur lah. Anggaran dalam 10,000 kalau gotong royong tu. Kalau tak gotong royong tak dapat lah. Tapi tak tahulah, insya-Allah kita usaha tengok mulai kerajaan insya-Allah mulai adun. Kalau tak boleh juga ketiak lah ke mana pun. Kesian juga. Kita pun nak pakai duit banyak tu, yang pening kepala semua nak cari. Tak apalah, Allah Taala pastikan pemudahkan. Amin. Buatnya. Ni buat dak ni. Buat ya. Allah Taala hantar mai lah ke mana pun. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sambung. Kadang lama-lama orang marah Jadi tentang isu vaksin, tuan-tuan kena bersedialah. Tak kira mai dari Jerman ke, Cina ke apa ke, kalaulah vaksin tersebut mai dari kerajaan yang telah diluluskan oleh Jabatan Agama ataupun Mufti, maka kita tak usah ragu-ragu, cucuk sudah. Okey? Ni banyak orang dok komplain, dok komen lah mai dengan mai kata mai daripada Dajjal lah, mai daripada Yahudi dan sebagainya. Tuan-tuan, kerja kita ikut para alim ulama. Para mufti ni ramai dah sepakat dah. Mufti Mesir pun dah keluar dah ijtihad dia boleh untuk menggunakan vaksin tersebut. Ni masalah. Vaksin hak ulama kata halal, dia kata haram. Yang rokok semua ulama kata haram, dia halal. Tu yang kugeram tu. Hai syaitan apa jaga. Tak ada kata itu. Jadi tuan-tuan, kita buat usaha kita untuk mencegah penyakit ataupun wabak COVID ini daripada terus mengancam nyawa umat Islam dan seluruh dunia, insya-Allah. Allah Taala selamatkan kita semua daripada bala bencananya. Allahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa aqimna bit taqwa wa istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. اللهم اجعلنا من البرص والجنون والجزام امين سيد الاسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.